wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'. Alhamdulillah, pertamanya kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas kesempatan yang Allah izinkan kepada kita pada petang ini. Sekali lagi kita dapat bertemu dan juga duduk di dalam majlis ilmu, dan ala kulli hal hari ini kita bertemu di atas talian sahaja. Semoga Allah Subhanahu wa taala tetap meluaskan, melimpahkan kebaikan demi kebaikan, kerahmatan, ketenangan dan juga keberkatan dalam kehidupan kita. Dan satu perkara yang sentiasa saya sebutkan dan selalu kita ingatkan bersama, selagi mana kita berada di dalam majlis ilmu, apa-apa pun majlis yang membawa kita ingatan kepada Allah, yang membawa kita membesarkan Allah Ta'ala, percayalah itu sebenarnya adalah salah satu daripada pilihan Allah yang masih lagi menginginkan kepada kita, iaitu kebaikan-kebaikan di sisinya. Sekalipun kita adalah orang yang sentiasa melakukan kesilapan, kelalaian dan sentiasa melakukan dosa-dosa di sisi Allah Ta'ala, namun setiap kali kita dipilih untuk berada di dalam majlis ilmu, percayalah itu adalah kerana Allah masih lagi menginginkan kebaikan, pahala untuk kita lakukan, insya-Allah. Dan semoga dengan ilmu yang bermanfaat ini menjadi taufik dan hidayah kepada kita, kepada hati-hati kita, menjadi kekuatan kepada kita untuk terus beramal, dan semoga nanti kita kembali kepada Allah di negeri akhirat dalam keadaan Allah menerima seluruh amal soleh, amal kebaikan yang kita lakukan, dan yang paling penting sekali, Allah mengampuni dosa-dosa yang telah kita lakukan, sama ada dosa besar ataupun kecil, ataupun dosa yang kita sengaja atau tidak sengajakan. Mudah-mudahan kita mendapat pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat kelak, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah perbincangan kita hari ini adalah pada surah Al-Qasas, menyambung lagi kisah tentang Nabi Musa alaihissalam, dan kita akan sambung pada ayat yang ke-29. Kita dah masuk kepada babak yang baru. Bagi ibu-ibu yang mungkin baru bersama dengan saya, mungkin akan sedikit terkejutlah. Cerita apa sebenarnya yang kita bincangkan? Saya bawa sedikit untuk kita ulang kaji bersama. Setelah Allah Ta'ala datangkan melalui surah Al-Qasas, iaitu dibuka surah ini bercerita tentang latar belakang pemerintah yang Nabi Musa AS dilahirkan ataupun diutuskan, iaitu bernama Fir'aun. Dan Allah Ta'ala cerita tentang Fir'aun dengan kejahatan-kejahatan yang dia lakukan. Yang ini kita boleh tengok pada awal surah Al-Qasas. Antara kejahatan yang paling tak boleh diterima akal, iaitu Fir'aun telah keluarkan satu akta setiap tahun, mana-mana anak lelaki daripada Bani Israel harus wajib dibunuh, tak ditinggalkan walau seorang. Itu Allah Ta'ala sebut dalam Quran pada peringkat awal. Kerana apa? Sebab Allah nak bagi tahu ia adalah pemerintah yang tidak ada sifat kemanusiaan, langsung tidak ada. Okey. Mula-mula dia pecah-pecahkan Bani Israel ini dengan tujuan untuk melemahkan kekuatan Bani Israel. Firaun tak kuat pun, tapi kaedah yang dia gunakan itu untuk menampakkan dia kuat adalah memecah belahkan rakyat dia, antaranya daripada kalangan Bani Israel. Seperti mana yang tuan-tuan tahu, Bani Israel ini disebut keluarganya anak-anak Nabi Ishaq ni, iaitu Al-Asbat. Al-Asbat. Apa maksud Al-Asbat? Iaitu dipecahkan keluarganya menjadi 12. Kan dia ada 12 adik-beradik. Nabi Yusuf AS ada 12 adik-beradik. Jadi 12 ni menjadi keturunan kepada Bani Israel yang berkembang biak lah. Jadi mereka tu dah dibahagikan kepada 12. Lalu mereka berpecah-pecah dengan puak-puak masing-masing. Okay? Lalu Firaun gunakan kelemahan itu untuk melemah dan menindas Bani Israel. Tak cukup dengan itu, dia bunuh seluruh keluarga Bani Israel ni. Dibunuh. Siapa-siapa yang lahir anak lelaki dibunuh. Manakala anak perempuan dijadikan sebagai pemuas syahwat kepada bangsa Kibti.
Sehinggalah seperti mana yang saya ceritakan pada awal dahulu, orang-orang Kibti, iaitu orang-orang yang dipimpin oleh Firaun ini, menyuarakan kepada Firaun supaya batalkan akta yang dia buat, bunuh Bani Israel setiap tahun. Tapi tukar kepada akta, iaitu bunuh secara bergilir. 1 tahun dibunuh, 1 tahun dibiarkan hidup, 1 tahun lagi dibunuh, bergilir. Kerana apa? Sebab kalangan orang Kibti mula rasa bimbang. Kalau dibunuh seluruhnya, bimbang-bimbang nanti yang tua-tua daripada kalangan Bani Israel ini, kalau mereka mati nanti, maka orang-orang Kibti tidak ada lagi hamba untuk diperhambakan. Tak ada orang lagi yang akan jadi hamba di bumi Mesir. Jadi dibiarkan 1 tahun tu hidup dan 1 tahun lagi dibiarkan mati. Okay? Jadi sebab itu Nabi Musa alaihi salam, betul, betul. Okey, Puan Shima, betul. Kekejaman Firaun ni, kenapa Allah datangkan cerita Firaun? Nanti kita akan jumpa cerita Firaun ni. Firaun ini adalah sebagai satu contoh je, contoh. Sedangkan watak Firaun ini di copy paste pada setiap generasi. Sebab itu Nabi tak teragak-agak menyebut kepada Abu Jahal, hadza Firaun hadhil ummah, kata Nabi. Abu Jahal ini adalah Firaun bagi umat ini. Jadi nak cerita watak Firaun ni, dia bukan pada Firaun tu sejahat-jahat manusia. Watak kejahatan itu berlaku pada setiap generasi. Zaman kita ni wanita hayu pula. Zaman akan datang ada lagi tak? Zaman sentiasa berlaku. Benda tu akan sentiasa berulang. Selalu saya sebutkan dalam kuliah-kuliah kita, sejarah ini ataupun sirah ini sebenarnya ia adalah repetition. Dia sentiasa, orang sahaja berubah, lokasi sahaja berubah, tapi watak dia, cerita dia berulang, sentiasa berulang. Okey, sebab itu Ibn Khaldun bersebut bila cerita tentang tamadun, zaman kemunculan, zaman pemerintahan, zaman kejatuhan, berulang benda tu, sentiasa berulang. Dan itulah kehidupan dalam kehidupan manusia. Itu sejarah. Sebab itu sejarah tu diceritakan kepada kita supaya kita sentiasa mengambil pelajaran. Bahkan kan selalu kita sebut, kalau nak berjaya, ikut orang berjaya. Kerana apa? Kita repeat balik perbuatan orang berjaya. Dan kalau nak gagal, tiru macam orang gagal. Kita repeat cara orang gagal. Gagallah kita. Okay? Itu sebenarnya yang Allah Ta'ala datangkan contoh, cerita kepada kita. Okay. Baik. Jadinya, lepas Allah cerita tentang Firaun, Allah cerita tentang bagaimana Nabi Musa ni Allah Ta'ala persiapkan. Macam mana Allah Ta'ala persiapkan Nabi Musa AS. Lalu dibawalah cerita Nabi Musa sejak daripada dia kecil. Bagaimana waktu dia dilahirkan, bagaimana dia selamat daripada pembunuhan Firaun. Allah ceritakan. Sehinggalah watak dia dewasa, dah menjadi orang besar di istana. Lalu dia keluar, pindah ke Madian, berkahwin di Madian, dan sekarang kita masuk ke cerita dia kembali balik ke bumi Mesir setelah 10 tahun. 10 tahun dia duduk di Madian, sekarang dia patah balik ke Mesir, pulang ke kampung halaman dia. Itu antara cerita yang tuan-tuan, ibu-ibu yang dirahmati Allah dah dengar dah dalam beberapa siri ni. Tak silap saya, kita dah berapa? 3-4 siri juga ataupun 5 siri kita dah lalui dan kita dah bercerita berkaitan tentang peristiwa-peristiwa tersebut. Okey. Baik, sebelum kita nak masuk kepada kisah Nabi Musa kembali ke Mesir, dalam perasaan terujanya untuk pulang ke kampung halaman, bertemu dengan ibunya, abangnya, kakaknya, ada rasa kebimbangan, iaitu kes 10 tahun yang lalu, Nabi Musa pernah menumbuk seorang lelaki Kibti, gangster lah, yang dia pukul orang Bani Israel, kaum Nabi Musa AS. Jadi, Nabi Musa pernah tertumbuk sehingga menyebabkan orang Kibti mati. Itulah menjadi punca kenapa Nabi Musa keluar daripada Mesir dan berpindah ke Madian. Baik, sebelum saya nak lanjutkan, kenapa Allah datangkan cerita ni? Kalau ibu-ibu ingat, saya ada sebut 2 perkara. Sebab yang pertama, ni pengajaran pada Nabi. Pengajaran pertama, kita tengok dalam kisah Nabi Musa ni, iaitu Allah Ta'ala nak persiapkan Musa sebelum jadi Rasul, ada 2 sebab. Sebab yang pertama, dipindahkan daripada Mesir ke Madian supaya Nabi Musa nampak nanti ada 2 negara. Satu negara bukan Islam di Mesir dan satu lagi negara Islam di Madian. Okey, 2 negara ni. Dua-dua negara ni
akan menjadi umat kepada Nabi Musa alaihissalam. Negara bukan Islam ada kezaliman yang dia buat. Di negara Madian, negara orang Islam pun ada kezaliman yang dia buat. Watak lelaki yang menindas wanita. Kan? Wanita datang beratur, tak nak dahulukan wanita. Dia pentingkan diri kan. Biarkan orang-orang perempuan macam tu. Itu salah satu penindasan lah. Dan kita boleh nampak di situ Nabi Musa dididik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada dua dunia yang dia kena belajar. Sebab dia akan selepas ini diangkat menjadi Rasul. Dan dia perlu dakwah kepada dua ni. Yang kedua pula, iaitu Allah Ta'ala sebelum mengangkat Nabi Musa menjadi Nabi, Allah Ta'ala telah letakkan adanya, kita kata, support system, penguat semangat kepada Nabi Musa, iaitu melalui perkahwinan. Di belakang Nabi Musa tu adanya isterinya dan adanya anak-anaknya. Dan ini semuanya adalah sebagai didikan, proses, tanggungjawab yang Allah Ta'ala persiapkan kepada Nabi Musa alaihi salam sebelum diangkat jadi Rasul. Itu pengajaran dia. Kemudian pengajaran Nabi Musa daripada Madian patah balik ke Mesir ni sebenarnya adalah pengajaran kepada baginda Nabi SAW. Okay? Sebab baginda Nabi daripada Mekah hijrah ke Madinah, kemudian dia dapat tawan balik kota Mekah. Begitulah kisah Musa. Daripada Mesir pindah ke Madian, daripada Madian pindah balik ke Mesir. Jadi cerita tu diturunkan kepada Nabi sewaktu Nabi mula-mula dakwah, dan dakwah Nabi ketika itu getir. Jadi macam mana Allah Ta'ala didik baginda Nabi SAW ni, Nabi Muhammad ni? Antaranya melalui kisah Musa. Kisah Musa ni yang menjadi baginda Nabi nampak macam ada persamaan diri Nabi SAW dengan diri Nabi Musa AS. Nampak ada persamaan. Yang itu yang menjadi kekuatan kepada baginda Nabi SAW. Kan saya sebut, kalau kita sendirilah berlaku dalam satu keadaan, satu situasi, ataupun kita nak naikkan semangat kita, nak dapatkan motivasi, kadang-kadang kita baca kisah-kisah seseorang tokoh. Tokoh ni, kadang-kadang kita baca, kisah saya ni macam hampir je dengan kisah tokoh ni. Secara tak langsung, kisah tokoh ni menjadi penguat kepada kita, menjadi motivasi kepada kita, inspirasi kepada kita. Selalunya macam tu. Macam itulah Allah mendidik Nabi SAW. Okey, sekarang kita nak tengok kisah Nabi Musa kembali ke bumi Mesir. Okey, Nabi Musa AS kembali ke bumi Mesir. Apa yang jadi kepada Nabi Musa? Ayat 29 dan 20, ayat 29 dan 30 ni kita dah bincang sebenarnya. Tapi saya ulang lagi sekali. Tak apa, sebab kita dah masuk babak baru. Seperti biasa, bila Allah nak tukar babak, Allah akan gunakan ayat falamma. Okay, jumpa ayat falamma ni maksudnya bertukarlah babak tu. Satu scene ke satu scene tu dah berubah dah. Okey, lalu Allah kata apa? Qada Musal ajal. Nabi Musa telah selesaikan kerja dia, iaitu tempoh 10 tahun, iaitu ayah mentua dia lah yang telah tugaskan dia dengan pekerjaan yang sebelum kita dah bincang lah. Jadi Nabi Musa dah selesaikan tugas dia dengan sempurna. Jadi dia pun dah keluar daripada bumi Madian membawa isteri dia dan 2 orang anaknya. 2 orang anak ni adalah riwayat yang kita sebut sebagai Israiliyat lah, tak disebutkan di dalam tafsir ataupun tak disebut melalui dalil-dalil yang nas yang sahih, tapi hanya direkodkan oleh ulama mufassirin daripada kitab-kitab Taurat. Okay? Jadi dalam riwayat Israiliyat sebut dia ada 2 orang anak ketika itu. Baik, kemudian Allah kata apa? Wasara bi ahli. Ini kita dah bincang kan? Nabi Musa dia wasara, dia berjalan. Okey. Allah tak sebut perkataan yamshi. Sebelum ni disebut perkataan yamshi kan, berjalan. Tapi kali ini disebut dengan perkataan sara. Sara. Yang ini perkataan sirah. Kan kita belajar sirah, dia datang daripada perkataan ni lah, sara. Perjalanan. Perjalanan yang dihadapi itu penuh dengan liku-liku. Tamshi, yamshi, berjalan ya. Berjalan kita biasa ni, itu nama yamshi. Tapi kalau sara, itu adalah satu perjalanan yang penuh dengan obstacle lah. Dengan halangan, liku-liku dan sebagainya. Jadi, perkataan sara ni, kalau tengok dalam tafsir, iaitu menyebutkan Nabi Musa, dia berjalan pada waktu malam, gelap gelita. Sara kan, tunjukkan perjalanan itu sukar. Pertama, dia jalan dalam waktu malam, gelap gelita. Kedua, dia berjalan dalam keadaan hujan. Ini Puan Shima minggu lepas ada tanya saya.
hujan yang macam mana kan. Macam mana saya tahu hujan ni? Yang ni disebut dalam tafsir lah, hujan. Dan kita tahu di Bukit Tursina ni dia ada snow dia, snow turun di situ. Cumanya dia bukan snow yang kita kata yang flake itulah, yang halus-halus tu, dia tak. Dia yang membeku di bumi ni. Jadi hujan ni, musim sejuk ni, jadi dia membeku di bumi. Dan siapa yang pernah duduk di negara yang ada winter, ketika ais membeku dan mencair tu, itulah waktu yang paling sejuk. Waktu snow turun tu tak berapa sejuk. Tapi kalau dah duduk atas muka bumi ais tu, lalu dia mencair, waktu itulah paling sejuk dengan angin dan sebagainya. Jadi perkataan itulah sarah tu, menunjukkan isyarat tu. Malam, kemudian waktu hujan turun, kemudian dia nak membeku ais tu. Kemudian dia berjalan dalam keadaan gelap dan dia berjalan pada musim sejuk, musim syita, musim winter waktu tu. Okay, ini adalah situasi yang dilalui oleh Nabi Musa. Bi ahli, dia berjalan kesukaran tu bukan seorang-seorang, tapi dia berjalan dengan keluarga dia. Okay. Baik, kemudian pada waktu yang sukar tu, Allah Subhanahu Wa Taala pun menyebutkan anasa min janibit tur, kata Allah. Nabi Musa anasa bererti dia melihat. Melihat dekat sini, tuan-tuan, melihat dekat sini Allah tak guna perkataan ra'a, Allah tak gunakan perkataan nazara, Allah tak gunakan perkataan basara. Allah kata anasa. Bererti dia lihat tu dalam keadaan dia pun ragu-ragu. Ya ke tidak? Ya ke tidak? Macam tu. Itu maksudnya anasa. Dia macam nampak tapi macam tak nampak. Nampak tak nampak. Itu bererti sebenarnya Allah Ta'ala memanggil Nabi Musa ni naik ke atas bukit tu untuk dia seorang je. Orang lain tak nampak, dia seorang je nampak. Itu cara Allah Ta'ala manggil dia lah. Saya bayangkan macam ni. Kalau kita duduk dalam hutan, belajar ilmu kehutanan ni, kalau orang duduk hutan lah, tanya askar-askar hutan ni, dalam hutan ni dia tak bagi kita, kalau kan askar-askar ni dia suka merokok kan, dia tak bagi nyalakan lighter secara terbuka. Sebab kalau waktu malam dinyalakan api walaupun kecil, dia akan nampak daripada jauh. Itu sebab gelap gelita tiba-tiba ada cahaya. Jadi saya membayangkan perkataan anasa ni, dia nampak ada cahaya di balik pokok tu tapi dia tak berapa yakin. Sebenarnya Nabi Musa seorang je nampak. Isteri dia, anak-anak dia tak nampak. Jadi sebab itu dia gunakan perkataan anasa. Okey, min janibit tur, iaitu di sebelah gunung tu. Daripada gunung tu dia nampak ada cahaya. Nara, qala li ahlim kuthu. Lalu bila Nabi Musa nampak cahaya yang berbalam-balam tu, dia pun kata pada keluarga dia. Dia kata apa? Kuthu, kamu duduk sini. Duduk sini. Jangan pergi mana, duduk sini. Saya bila baca ayat ni tak dihurai dalam tafsir, tapi saya nampak Allah Ta'ala sengaja bawa dialog ni nak tunjukkan Nabi Musa AS, dia ada satu kualiti jiwa dia. Kan kita dah bincang sebelum ni. Nabi Musa ni dia tak ambil kesempatan. Nabi Musa ni dia tak cari apa kita kata perhatian. Dia tak buat benda-benda macam tu. Dia tak mengorat dua orang wanita daripada Madian tu. Kita dah bincang kan. Kualiti dekat sini, Nabi Musa sebelum ni dia pernah tumbuk orang mati tau. Sekarang ni Nabi Musa AS tunjukkan dia ada sifat kasih sayang. Dia ada sifat protect keluarga dia. Kan ada satu kualiti jiwa tu. Macam dua watak yang tak sama. Tadi tumbuk orang mati, ada kekuatan fizikal. Tiba-tiba hati ada taman pula. Dia macam tak kena kat situ. Tapi Allah nak tunjukkan, Musa ni dia tumbuk tu bukan sebab dia nak bunuh orang. Tak. Tapi kualiti jiwa dia tu, dia memang ada sifat kasih sayang. Sebab itu bila dia naik dalam keadaan bimbang, ketakutan, gelap gelita, dia tak risikokan keluarga dia. Tapi dia risikokan diri dia. Ini sifat seorang pemimpin lah. Dia protect anak-anak buah dia. Bukan dia hantar anak buah dia ke depan dulu kan. Awak pergi dulu, serah diri dulu. Kan apa-apa awak dulu, saya kemudian. Saya sebagai pemimpin. Tak, Nabi Musa tak macam tu. Ada kualiti jiwa dia. Dia yang ke depan dulu, dialah yang berhadapan dengan risiko terlebih dahulu. Jadi disebut pada keluarga dia, stay di sini. Inni anastu nara. Aku tadi macam nampak ada cahaya. Anas tu disebut anas lagi sekali. Nampaklah, nampak tak nampak. La'alli atikum. Mudah-mudahan aku nak naik atas ni, nanti aku bawa turun balik.
minha bi khabarin au jazwatin minan nar. Mudah-mudahan aku dapat bawa satu khabar gembira lah, berita baik, ataupun aku bawa satu apa, api yang macam obor tu lah, la'allakum tastalun. Mudah-mudahan kita dapat panaskan badan kita. Itu ucapan Nabi Musa untuk tenteramkan ahli keluarga dia. Jangan bimbang, ayah nak naik atas ni. Ayah nak tengok, nampak macam ada api. Mudah-mudahan ayah turun nanti, kita dapat sama-sama dapat manfaat. Itu ucapan Nabi Musa AS. Okey, sekarang kita lanjutkan. Ayat yang ke-30. Pada ayat ke-30, falamma lagi sekali. Allah Ta'ala sebut falamma. Tukar scene baru, babak baru, iaitu pada ayat 30 ni adalah babak Nabi Musa diangkat menjadi rasul. Turunlah wahyu kepada Nabi Musa. Okey, apa dia? Ataha nudiya min syati'il wadil aiman fil buq'atil mubarakah. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, ataha, maka kami seru Nabi Musa alaihissalam dari satu lembah. Nudia ni dia seru. Seru ni maksudnya dia memanggil. Sebab nanti Allah akan sebut, ya Musa. Allah sebut, wahai Musa. Jadi Allah seru Nabi Musa ni daripada mana? Min syati'il wadil aiman. Iaitu daripada sebelah kanan lembah. Puan Shima minggu lepas dia ingatkan saya. Itu di Mekah ke ataupun di Baitul Maqdis? Jawapannya di Baitul Maqdis. Kiblat ketika itu di Baitul Maqdis. Yang itu yang disebutkan oleh Al-Hafiz Ibn Katsir. Okey. Lembah di sebelah kanan tu, sengaja Allah sebut Al-Wadil Aiman. Syati' iaitu di apa? Di lereng. Di lereng wad lembah Al-Aiman kanan. Di sebelah kanan tu. Merujuk kepada isyarat kiblat. Allah Ta'ala detailkan. Dapat daripada mana panggilan tu? Seruan tu daripada mana? Sebab kita kalau dalam gelap, telinga kita ni yang paling cakna kan. Kita dengar satu suara, kita tahu. Suara ni daripada atas ke, daripada belakang ke, kiri kanan ke, depan ke, kita prihatin. Jadi Allah sebut, suara tu datang daripada sebelah kanan lereng gunung ni. Dia adalah isyarat daripada kiblat. Itu kata Ibn Katsir lah. Fil buq'atil mubarakah. Satu tempat yang Allah berkati. Okey. Minas syajarah, ada satu pokok. Kenapa dalam atas bukit ni ada pokok? Ingat Nabi Musa diseru di atas bukit At-Tur. At-Tur kita dah bincang dalam surah At-Tur dulu. Al-Jabal, bukit berbatu. Kalau kita pergi Mekah, itu Jabal, bukit berbatu. Tapi kalau At-Tur adalah bukit yang ada tumbuhan di atasnya. Jadi Allah sebut Asy-Syajarah. Ada suara daripada tempat tu, daripada satu pokok lah. Apa yang Allah seru? Ya Musa, wahai Musa. Yang ni selalu saya sebut dah. Seruan ni bayangkan di tempat gelap, kita dalam keadaan takut-takut, rasa macam nampak api, tak nampak api, tak tahu apa-apa yang terjadi, risiko kita. Tiba-tiba orang seru nama kita. Kalau bunyi sahaja pun buat kita terkejut, kan? Tengah-tengah jalan gelap-gelap ni, hujan-hujan renyai ni, sejuk-sejuk ni, tiba-tiba ada benda jatuh. Itu pun buat kita terkejut, boleh lari lintang pukang, apatah lagi tiba-tiba diseru nama kita. Aizuddin contohlah. Kalau orang Melayu dia mungkin tak macam itulah. Orang Melayu mungkin kalau suara hantu ni dia panggil dengan mendayu-dayu kan. Aizuddin, contohlah, itu suara kita pun cabut larilah. Tapi Allah Ta'ala seru waktu tu, ya Musa. Kenapa Allah seru dengan nama? Sebab untuk memberi isyarat perkhususan. Panggilan tu adalah kepada Musa, bukan orang lain. Aku panggil kamu. Aku sedang memanggil kamu. Dan itu isyarat juga yang memanggil sangat mengenali yang dipanggil. Allah Ta'ala sangat mengenali Nabi Musa AS. Sudah tentulah. Sebab itu dia kata, Inni sesungguhnya aku, Anallahu Rabbul Alamin. Akulah Allah, Tuhan sekalian alam. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, perhatikan pada ayat ini, Allah nak tunjukkan dia adalah Allah. Tengok bila Allah sebut inni, ada ru'ya kat bawah tu, sesungguhnya aku. Ada aku kat situ. Ya, inni, sesungguhnya aku. Ana, aku juga. Allah, aku juga. 3 kali Allah sebut nama dia. Inni anallahu rabbul alamin. Allah sebut macam tu.
Sebab nak betul-betul yakinkan kepada Musa alaihissalam, ini adalah Tuhan sekalian alam yang sedang menyeru kamu. Nak hilangkan rasa bimbang. Sebab apa? Kalau tak explain, pacut larilah kita kan. Tinggalkan teruslah. Jadi disebut tu, diseru tu untuk bagi tahu. Aku sedang memanggil kamu, bukan orang lain. Dan aku sangat mengenali kamu. Sebab itu dipanggil dengan nama tersebut. Okey? Baik. Selesai pada ayat ini. Kita tengok pada ayat yang berikutnya. Okey, pada ayat yang berikutnya, ayat 31, Allah lanjutkan lagi. Setelah Allah seru Nabi Musa alaihissalam. Seruan Allah tu bukan pada tu je saja, dia ada lanjutan lagi. Ada beberapa lagi dialog antara Allah dengan Nabi Musa alaihissalam. Selesai dialog tu, Allah pun kata apa? Wa an alki asak, kata Allah. Wahai Musa, sekarang campak tongkat kamu. Wahai Musa, sekarang campak tongkat kamu. Datanglah satu arahan daripada Allah, campakkan tongkat. Falamma ra'aha tattazzuh, kata Allah. Lalu ra'aha, Nabi Musa alaihissalam melihat tongkatnya itu tahtazzu, dalam keadaan bergerak-gerak. Perkataan tahtazzu ni iaitu dia bergerak. Sangat pantas lah. Ini pantas. Dia bergerak ni. Ka'annaha, kata Allah. Dia bergerak pula adalah seperti jan, kata Allah. Dia bergerak seperti jan. Apa jan ni pula? Jan dekat sini diterjemah sebagai ular kecil lah. Sebenarnya, okey, sebelum tu, ibu-ibu yang dirahmati Allah, perhatikan ayat ni dulu. Sebelum kita nak tengok ayat lain. Berhenti kat sini dulu. Tengok Allah Ta'ala sebut. Bila Nabi Musa campak tongkat dia, dia nampak tongkatnya bergerak tahtazzu, bergerak pantas, laju bergerak. Ka'annaha jan. Dia bergerak laju seperti ular kecil. Okey, bergerak laju seperti ular kecil. Ular yang bertukar kepada Nabi Musa ni, ular besar ke ular kecil? Ular yang jadi daripada tongkat Nabi Musa ni adalah ular besar, bukan ular kecil. Ular yang disebut sebagai hayah. Hayah. Dia bukan thu'ban. Thu'ban ni ular yang biasa kita nampak tu. Tapi ular yang Allah sebut bertukar daripada tongkat Musa ni adalah hayah. Ular yang berwarna hitam dan ular yang paling besar. Tu hayah. Okey, dalilnya apa ibu-ibu? Yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya nak bawa ibu-ibu pergi kepada surah Taha. Okey, berhenti kat sini Kita tengok surah Taha dulu. Minta Cik Syikin tengok surah Taha, surah yang ke-20, pergi kepada ayat ke-9. Okey. Baik, dekat sini kita tengok. Okey, turun sikit ayat 9. Wahal ataka hadithu Musa. Telah sampai kepada kamu wahai Muhammad cerita tentang Musa. Okey. Ayat 10 kita dah bincanglah. Lebih kurang ayat dia, lebih kurang. Okey, turun ayat 11. Ayat 11. Okey, Allah Taala seru kepada Nabi Musa. Ya Musa. Ini pun kita dah bincang dah. Allah Taala seru Nabi Musa. Tengok ayat 12. Allah kata apa? Inni ana rabbuka. Tadi Allah kata inni anallahu rabbul alamin. Okey. Jadi samalah ayat ni. Inni ana rabbuka. Sesungguhnya aku Tuhan kamu. Fakhla' na'laik. Sekarang tanggalkan kasut kamu. Buka kasut kamu ni. Innaka bilwadil muqaddasit tuwa. Sebab kamu sekarang berada di satu lembah yang suci, iaitu lembah Tua. Lembah ni namanya lembah Tua. Kamu sekarang berada di lembah yang suci. Jadi tanggalkan kasut kamu. Buka kasut kamu. Okey, tengok ayat bawah tu. Allah sambung lagi. Ini dialog yang saya sebutkan tadi tu. Maksudnya bukan sekadar Allah seru Nabi Musa, tiba-tiba Allah suruh campak tongkat. Tak. Tapi Allah Ta'ala ada dialog-dialog lagi. Antaranya Allah kata apa? Wa anakhtartuka. Aku telah memilih kamu. Wa anakhtartuka. Aku pilih kamu menjadi rasul. Fastami' lima yuha. Dan sekarang dengarkanlah apa yang diwahyukan kepada kamu. Itu dialog Allah Ta'ala. Yang itu yang menjadikan Nabi Musa dia tenteram. Tadi dia takut.
ada sesuatu yang memanggil dengan nama dia dalam keadaan gelap-gelap ni. Ya Musa. Kalau saya sebut tadi, sepatutnya saya larilah. Tapi macam mana Nabi Musa boleh stay? Sebab inilah huraian dia. Allah Ta'ala seru Nabi Musa AS. Dan Allah explain pada dia lah. Aku pilih kamu menjadi Rasul. Dan dengarkanlah wahyu daripada aku kepada kamu. Antara persamaan Nabi Musa dengan Nabi SAW, iaitu Nabi Musa, dia tak jangka dia diangkat menjadi Rasul. Macam itulah Nabi SAW. Dia tak jangka yang dia diangkat menjadi Rasul. Dia tak jangka. Tiba-tiba. Dia berlaku secara tiba-tiba. Tapi sebenarnya perancangan Allah, Allah dah persiapkan dah daripada dia kecil. Cuma tak perasan je. Jadi baginda Nabi SAW, nampak di situlah ada persamaan kehidupan baginda Nabi dengan Nabi Musa AS. Yang itu jadi kekuatan pada Nabi tu. Dan itu antara sebab saya sebutkan sebelum ni kan. Bila naik malam Isra Mi'raj, kenapa pertemuan Nabi Muhammad dengan Nabi Musa tu berulang-ulang berbanding dengan Nabi-Nabi yang lain. Itu antaranya lah untuk membina kekuatan. Sebelum ni saya dengar cerita kamu, sekarang saya berjumpa dengan kamu secara nyata. Okey. Jadi Allah Ta'ala explain pada Nabi Musa, aku pilih kamu jadi Rasul dan dengar apa yang aku nak sampaikan. Lalu Allah kata, innani anallah. Sesungguhnya akulah Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan melainkan aku. Okay. Yang ini saya pun pernah sebut pada ibu-ibu sebelum ni. Perkataan la ilaha illa ana ataupun la ilaha illallah ada dua elemen. Elemen pertama adalah elemen menafikan. Elemen yang kedua, elemen menetapkan. Bila Allah kata la ilaha, tiada Tuhan, artinya Allah ajar kita untuk nafikan, tiada Tuhan. Apa maksud tak ada Tuhan? Iaitu dididik kita ni menafikan. Tidak ada sesuatu yang beri manfaat kepada kita dan tidak ada sesuatu yang boleh beri mudarat pada kita. Ini kena ingat sebila-bila. Datanglah sesiapa pun, penguasa, raja, tukang sihir ataupun bomoh handal ke, ingat, makhluk tak boleh datangkan manfaat dan makhluk tak boleh datangkan mudarat. Itu yang Allah Ta'ala sebut. La ilaha. Ya ada Tuhan. Langsung tak ada. Okay? Illallah. Melainkan Allah je. Allah lah yang mendatangkan manfaat dan Allah lah yang mendatangkan mudarat. Itu tauhid kita. Benda tu lah yang sebenarnya yang sangat sukar. Tapi bila kita beriman dengan sebenar-benar keimanan, kita dah tak berimbang dah. Si fulan ni tak boleh datangkan mudarat pada saya, si fulan ni tak boleh datang manfaat pada saya. Hanya Allah sahaja yang membenarkan. Itu tauhid kita kepada Allah Ta'ala. Sebab itu kita bersyahadah, kita tak kata Allahu wa hilaihi kan. Allah itu Tuhan saya. Dia tak cukup kat situ. Dia mesti la ilaha illallah. Kita nafikan dulu. Tidak ada benda yang boleh datang manfaat, tidak ada benda yang boleh datang mudarat. Kita tak percayalah ada wali nuqaba ke, ada wali ghaib ke, ada ni dia boleh penghilang, guru ni boleh jauhkan kita dari accident ke. No, tak ada. Saya tak percaya benda tu. Allah lah yang datang manfaat, Allah lah yang datang mudarat. Kalau berlaku mudarat, atas izin Allah. Kalau datang manfaat, atas izin Allah. Sebab itu salah satu wirid baginda Nabi SAW selepas salat, Nabi ajar pada kita dan Nabi baca selepas salat, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Ini antara wirid yang kita baca setiap kali lepas salat dan Nabi ajar. Allah takkan halang, Allah tak menghalang kalau dia nak beri dan Allah menghalang kalau siapa nak beri. Maksudnya kalau ada orang nak beri pada kita, kalau Allah halang, terhalanglah. Kalau Allah Ta'ala nak beri pada kita, manusia halang macam mana pun tetap akan dapat pada kita. Sebab yang berkuasa mutlak itu adalah milik Allah Ta'ala. Okay? Jadi sebab itu Allah sebut, La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan melainkan aku saja. Manfaat kepada kamu, aku yang beri. Mudarat pada kamu, aku yang beri. Tauhid kat sini. Jadi Nabi Musa ni secara tak langsung, lepas ni dia berhadapan dengan Firaun. Yang Nabi Musa sendiri akan sebut. Dia takut pada Firaun. Tapi Allah Ta'ala sebut, tak ada datang manfaat, tidak ada datang mudarat, melainkan Allah. Fa'budni, kata Allah. Maka perhambakan diri kepada aku. Wa aqimis salata li dhikri. Dan dirikanlah salat untuk mengingati aku. Ini Allah Ta'ala sebut. Okey, turun lagi ayat 15.
Allah sambung dengan lagi ayat dia. Cik Syikin ada. Cik Syikin. Okey, ayat 15. Inna sa'ah atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a. Sesungguhnya hari kiamat itu akan datang, yang aku sembunyikan masa datangnya, supaya tiap-tiap diri itu akan dibalas dengan apa yang dia usahakan. Okey. Ini ayat 15, ni ayat 16. Saya tak nak bincang lah. Nanti kalau ada rezeki kita bincang. Okey, ini antara dialog-dialog Allah Ta'ala dengan Nabi Musa. Turun lagi, Cik Syikin. Kita turun lagi ke bawah. Okey, jap. Okey, alright. Sekarang ni, tengok ayat nombor 17. Sebelum Allah Ta'ala sebut pada surah Al-Qasas tu, yang Allah kata, wa an alki asab, campak tongkat kamu tu, tengok Allah tanya, wa ma tilka biyaminika ya Musa. Kata Allah Ta'ala, apa yang ada di sebelah tangan kamu itu, wahai Musa? Apa yang ada dekat tangan kamu tu? Ini nak tunjuk bermulanya mukjizat Nabi Musa AS. Okay? Bukan benda yang datang daripada jauh, tapi benda yang ada pada Nabi Musa. Qala, maka kata Musa, hiya asaya. Ini tongkatku. Ini tongkatku ni. Dan Nabi Musa sebut fungsi tongkat dia. Sebab itu tuan-tuan, kadang-kadang orang sekarang bertongkat ni style kan. Style lah, muda-muda dah bertongkat dah. Sebab itu kalau kita tengok, tongkat ni dipakai oleh orang yang berumur. Dia tak semata sunnah lah, tapi berumur. Dan dia ada fungsi-fungsi dia lah. Kita nak apa? Kita bertongkat sebab kita mungkin sakit ke, sakit lutut ke, kita dah berumur ke, dan sebagainya lah. Dia bukan sekadar style je. Style tak Okey, kita sebab itu Nabi SAW ataupun para Nabi yang lain, dia tak bertongkat daripada muda. Dia dah berumur tu baru dia bertongkat. Jadi Nabi Musa sebut apa? Atawakka'u 'alaiha. Kalau aku berjalan, aku akan pegang, berpaut pada tongkat ni. Wa ahushu biha 'ala ghanami, dan aku akan pukul daun-daun kering ni kepada kepada kambing-kambing dia. Ghanami ni maksudnya kambing-kambing dia lah, bagi makan kepada haiwan-haiwan dia. Fiha ma'aribu ukhra, dan banyak lagi lah, ada keperluan-keperluan, ada fungsi dia. Dia bukan sekadar style, ada fungsi-fungsi dia. Okey. Barulah Allah Ta'ala firman. Qala, kata Allah, alkiha ya Musa. Campak tongkat kamu. Ini bukan satu benda yang ajaib turun sampai kepada Musa, tak. Tapi apa yang ada pada Nabi Musa tu diperintahkan, campak. Okey. Lalu dicampaklah tongkat Nabi Musa. Minta Cik Syikin turun lagi ayat 19. Okey. Bila dicampakkan, fa'alqaha fa'idha hiya hayyatun tas'a. Yang ini yang saya nak sebut tadi tu. Bila Nabi Musa campak tongkat dia, fa'alqaha, lalu dicampak, fa'idha hiya hayyatun tas'a. Jadilah tongkat itu hayyah. Hayyah dekat sini adalah ular yang berwarna hitam dan ular yang besar. Ular ni ada macam-macam nama. Hayyah, thu'ban, Jan. Ini antara nama ular. Jenis-jenis kita lah. Ini ular sawu batik, ini ular tedung, macam nama kan. Jadi dekat sini, hayyah ni ular besar. Besar betul, besar. Apa tu? Oh, serpent. Oh, ni bahasa Inggeris mana dia? Okey. Serpent. Nanti saya tengok serpent tu ular macam mana. Okey. Hayyah ni dia ular besar. Apa beza hayyah tadi dengan jan? Tadi Allah sebut ka'annaha jan, kata Allah. Bila bertukarnya tongkat tadi menjadi ular, Allah kata dia seperti ular kecil. Kenapa? Sebab, okey, di sini Allah nak tunjuk, ular besar selalunya sifatnya lemah, sifatnya perlahan. Kalau dia jalan macam mana tuan-tuan? Dia berjalan macam slow and steady, ya betul tak? Dia tak pantas. Dia tak, apa kita kata, laju kan. Dia bergerak perlahan. Ular kalau badan besar kan, dia berjalan perlahannya. Tapi Allah nak tunjukkan yang Nabi Musa rasa takut ni sebab dia adalah hayyah, ular hitam, ular besar. Fizikal dia dah gerun kita tengok. Tapi yang lagi gerun, tadi ayat yang berapa tadi, turun lagi Cik Syikin. Terlepas okey, bawa lagi sikit. Okey, ayat 20 tu Dia bukan sekadar fizikal dia gerun, warna dia menggerunkan, bahkan dia punya kelajuan dia.
Allah Ta'ala tunjuk kelajuan dia macam mana. Yang tas'a ni dia bergerak laju ni, laju dia seperti jan, macam ular kecil. Ular kecil macam mana laju dia? Laju kan? Fizikal gerun, dia punya pergerakan dia pun gerun. Yang itu yang Allah Ta'ala nak sebutkan. Dia bukan ular besar yang lemah perlahan, tak. Dia ular yang besar tapi dia laju. Yang itu yang saya nak highlight lah pada ibu-ibu tu. Qala khudha. Lalu Allah kata apa? Ambil balik ular tu. Pegang balik. Wala takhaf. Jangan kamu takut. Sanu'iduha siratahal ula. Dan kami jadikan ular tu tiba-tiba berubah jadi macam bentuk asal. Bertukar menjadi tongkat. Okey, kita patah balik kepada surah Al-Qasas. Okay, kita balik surah Al-Qasas. Tengok pada ayat yang ke-31. Okey. Okey, dapat Jadi kat situ Allah Taala sebut ra'aha tahtazzu. Dia bergerak laju ni, bergerak laju. Ka'annaha jan. Seperti mana ular kecil. Dia ular besar. Ayat ni kenapa disebut ular kecil? Sebab nak tunjukkan kepada kita kelajuan dia, bukan pada saiz dia. Saiznya besar, warna dia menggerunkan. Saya sendirilah, tak tahu orang lain. Saya sendiri antara orang yang tak sukalah. Ular ni gelilah, saya geli. Kalau saya tahu ada satu tempat tu dah dimasuki binatang ni, saya takkan masuk. Itu saya, takkan masuk. Memang jenis macam tu. Saya takkan masuk. Saya tengok pun tak berani. Tak tengok pun tak berani. Ada perasaan yang saya tak sukalah. Oh, benda sama juga. Okey. Baik. Sama Saya tengok muka dia kalau ada orang kan buat dokumentari kan. Contohnya kita tengok kat TV dokumentari pasal ular. Bila ada benda yang saya tersentuh, saya sendiri rasa geli. Dia macam automatik. Dia macam tu. Ada satu efek, side effect. Okey, baik, tak apa. Selesailah. Lalu Allah kata apa? Kerana saiz dia besar, kerana kelajuannya sangat laju, wala mudbira walam yuaqib. Lalu Nabi Musa ni dia terus paling dan dia turun lagi. Tak menoleh lagi. Dan ini tunjukkan sifat manusia lah. Sifat Nabi Musa ni. Tapi sebenarnya kalau tengok mufassirin kata apa? Dia sebagai latihan. Ketakutan tu daripada dalaman tu untuk melawan Firaun tu. Allah Ta'ala tunjuk kekuatan dalaman tu dulu. Okay, bayangkan. Ni saya punya telefon ni. Saya pegang telefon. Tiba-tiba telefon yang sama ni berubah bentuk. Takutlah kita kan. Siapa-siapa pun takut. Jangan kata orang lain. Kita sendiri takut. Okay. Jadinya Allah Ta'ala sebutlah. Nabi Musa ni berpaling lalu dia berlari. Ditinggalkanlah. Ya Musa. Lagi sekali Allah seru Nabi Musa. Lagi sekali Allah seru Nabi Musa. Dan Allah Ta'ala seru dekat sini. Dua kali Allah seru ni. Seperti mana yang ibu-ibu tahu. Perkataan An-Nida, ayat seruan ini adalah bertujuan. Fungsi dia adalah untuk memanggil. Menghampiri. Okay? Bezanya kita dengan Allah Ta'ala. Manusia kalau kita takut dengan makhluk, kita akan jauhkan diri. Tapi kalau kita takut kepada Allah, kita akan menghampiri. Itu beza dia. Lagi kita takut pada Allah, bukan lagi jauh, lagi dekat. Jadi sebab itu ayat-ayat Allah Ta'ala ni, semuanya ayat-ayat yang berbentuk an-nida, seruan, memanggil untuk menghampiri diri kita kepada Allah. Bahkan Allah Ta'ala sebut, menghampiri diri kepada Allah tu macam mana kaedah dia. Allah Ta'ala sebut, saya lupa ayat dia. Satu Allah gunakan perkataan sabiqu ila maghfirati mir rabbikum. Allah Ta'ala sebut sabiqu. Kamu pergi mendekati Allah Ta'ala ni dalam keadaan berlumba-lumba, laju. Satu lagi ayat Allah gunakan perkataan fafirru. Kamu nak kembali kepada Allah, mendekati Allah dengan berlari kencang. Kan beza tu. Dengan makhluk kita berlari meninggalkan dia. Tapi dengan Allah lagi takut, lagi berlari kencang mendekati dia. Jadi bila Allah panggil ya Musa, ini adalah panggilan untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Lalu Allah kata apa? Aqbil wala takhaf. Lalu kata Allah Ta'ala aqbil, datang ataupun berdiri tegak. Wala takhaf, dan jangan kamu takut, innaka minal aminin. Sesungguhnya kamu adalah orang yang beroleh keamanan. Okey. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, perhatikan perkataan wala takhaf innaka minal aminin.
Allah Ta'ala kata, jangan takut, sesungguhnya kamu dalam keadaan yang aman. Siapa yang mengikuti kuliah saya minggu lepas, dalam kuliah yang lain lah, sebahagian di sini ada jemaah saya yang di kuliah yang lain, saya ada sebutkan untuk orang yang bersedekah, kan dalam surah Al-Baqarah Allah sebut bagi orang yang bersedekah ada satu jaminan yang Allah Ta'ala berikan. Apa jaminan pada orang yang bersedekah ni? Iaitu wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Allah jamin orang yang suka berinfak di jalan Allah ni adalah ada dua ganjaran dia. Ada banyak ganjaran tapi salah satu daripada ganjaran dia dua ni. Wala khaufun, dia tak takut, walahum yahzanun, dan dia tak bimbang, dia tak bersedih. Dia tak takut, dia tak bersedih. Kenapa Allah selalu sebut dua benda ni, tak takut dan tak sedih? Sebab saya sebut kajian moden hari ni, datang mana penyakit depres, stres, anxiety dan segala penyakit-penyakit kita kata apa, gangguan mental ni, sebab datang daripada dua ni lah. Perasaan takut dan perasaan duka cita. Perasaan takut adalah merujuk kepada masa depan. Kita tak terlalu takut masa depan ni, kita tak tahu apa yang terjadi, kita jadi takut, anxiety kita, stres kita, depres kita. Walahum yahzanun, dan tidak berduka cita. Duka cita tu adalah merujuk kepada masa lepas. Benda-benda yang kita dah lalui ni, kadang-kadang ada orang terlalu kenangkan masa lepas yang dia rasa, ya Allah nyesalnya lah, ya Allah saya ni banyak buat salah, menyebabkan dia terlalu duka cita, terbawa-bawa perasaan dia. Pun menjadikan dia ni tak boleh nak move on kan. Jadi dua benda ni Allah jamin. Orang yang baca Quran, orang yang dapat hidayah, orang yang berinfak di jalan Allah, dia terselamat. Dia tak ada rasa takut dan dia tak ada rasa kesedihan. Okey. Beza dengan Nabi Musa AS pada ayat ini, Allah Ta'ala jamin apa? Wala takhaf innaka minal aminin. Allah tak sebut dia sedih. Allah tak sebut dia sedih. Tapi Allah Ta'ala sebut adalah berkaitan tentang masa depan dia sebenarnya. Yang penting kepada Nabi Musa ni adalah masa yang dia akan ke depan ni. Dia takkan takut. Takut apa? Takut masa depan dia ni. Innaka minal aminin. Di sini adalah ayat jaminan. Yang mana Allah jamin kepada Musa, dia adalah orang yang sentiasa berada dalam keadaan aman. Dia akan terselamat. Dia akan sentiasa dilindungi. Orang kita kata apa? Dia dapat kabel lah ni. Kabel. Okay, dia dapat kabel lah ni. Jaminan. Contoh. Kalau kita lah di dunia ni lah, ada seorang ni, dia ni berani dia satu macam. Berani sungguh. Dia buat ni, dia buat tu. Dia buat macam-macam lah. Kita kata, awak ni tak takut ke kan? Saya tengok awak ni berani semacam je. Dia kata, tak apa, buat je. Rupa-rupanya dekat belakang dia ada, contohlah, ada polis contohlah. Ada kabel kuat dengan polis. Dia ada kabel kuat dengan sipulan-sipulan. Untouchable Okay. Dia sebab apa? Sebab ada orang yang duduk menyokong dia, menjadikan dia rasa yakin. Dia rasa berani tu luar biasa. Allah Ta'ala beri jaminan kepada Musa macam tu juga. La takhaf. Musa jangan takut. Jangan takut. Innaka minal aminin. Kamu aku jamin orang yang beroleh keamanan. Yang itu Allah Ta'ala jamin kepada Nabi Musa. Sebab lepas ni dia akan berdakwah kepada Firaun. Dia kena berhadapan dengan rakyat Kibti, orang Mesir. Banyak benda yang dia akan hadapi. Allah jamin lepas ni jangan bimbang, jangan takut. Tak ada apa benda yang kamu takut. Nanti ibu-ibu akan tengok lepas ni kita akan jumpa ayat yang Nabi Musa minta tolong Allah, iaitu dia nak abang dia jadi pembantu dia. Kan? Nabi Harun jadi pembantu dia. Tapi bila kita akan jumpa ayat Nabi Musa bercakap dengan Firaun, Nabi Harun tak bercakap apa pun. Senyap je Nabi Harun. Allah Ta'ala tak ada sebut satu dialog Nabi Harun. Yang bercakap adalah Nabi Musa. Sedangkan Nabi Musa ni awal-awal dia rasa dia macam tak boleh. Saya ni macam tak boleh cakap. Yang lebih lancar, lebih fasih, Harun dia kata. Tapi bila dia berdakwah kepada Firaun, Harun tak bercakap, Musa je cakap. Sebab apa? Keberanian tu Allah telah tanamkan dalam diri Musa. Dan Allah cabut perasaan takut tu. Itu aminin. Allah jamin kepada Musa AS. Yang ini Musa tak perasan lagi. Baru Allah Ta'ala sebut. Kamu jangan bimbang. Nampak macam kisah ular tu je tadi. Tongkat dia tu. Tapi sebenarnya tak. Dia merujuk kepada masa depan Nabi Musa AS. Kamu jangan takut sebab kamu aminin. Aku jamin.
Kamu ni orang yang dalam keadaan aman. Selamat kamu ni. Okey, baik. Kita tengok pada ayat 32. Pada ayat yang ke-32, Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan lagi. Usluk yadaka fi jaybika. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, usluk. Maka sekarang masukkanlah yadaka, tangan kamu, fi jaybika. Jaybika ni kita punya ni collar baju ni, masuk tangan kat sini. Okey, masukkan tangan kamu kat situ. Takhruj bayda min ghairi su, kata Allah. Dan dia keluarkan tangannya, maka putih bersinar tangannya, min ghairi su, tanpa ada kecacatan ataupun penyakit ataupun ada apa-apa kerosakan lah. Ulama tafsir kata apa? Maksudnya tangan yang putih itu bukan sebab sopak, bukan kusta, tapi dia adalah menunjukkan cahaya yang gilang gemilang bersinar pada tangan dia. Cahaya yang dia nak tadi tu, yang dia nampak daripada jauh tu, yang dia berharap tu, sekarang tangan dia dah bercahaya lah. Itu mukjizat kepada Nabi Musa AS. Okey. Jadi dia keluarkan tangan dia, keluar bercahaya pula tangan dia. Tadi tongkat jadi ular besar, sekarang tangan pula keluar cahaya. Wadmum ilaika janahaka minar rahab, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kepitlah tanganmu di celah ketiakmu ketika merasa takut. Okey. Sebenarnya pada perkataan janahak ni iaitu letakkan tangan kamu tu di dada kamu. Maksudnya kalau kamu rasa takut, kamu letakkan tangan kamu tu di dada kamu. Dia akan hilangkan rasa ketakutan tersebut. Saya pun tak pasti kenapa di sini diterjemahkan sebagai celah ketiak. Tapi sebenarnya letakkan di janahak, iaitu di dada kamu ni. Kamu punya tangan tu letakkan di dada, dia akan hilang rasa takut. Ini sebagai satu simbolik lah. Kalau kita baca dalam tafsir, disebutkan oleh Ibnu Abi Hatim, Nabi Musa AS ni setiap kali dia jumpa Fir'aun, dia akan sentiasa berdoa. Nabi Musa kalau tak nampak Fir'aun, dia sentiasa berdoa. Apa doa dia? Allahumma inni adra'u bika fi nahri. Dia kata, ya Allah, sesungguhnya aku menolak denganmu ni daripada pembunuhan. Dia takut, dia tersalah sampai dia membunuh. Wa a'udzubika, dan aku minta perlindungan engkau wahai Allah, min syarrihi, daripada kejahatan Firaun. Dia rasa tengok Firaun, dia rasa takut. Jadi kata Nabi SAW, bila Nabi Musa baca doa ni, Allah Ta'ala cabut rasa takut dalam diri Nabi Musa, namun Allah Ta'ala tanamkan rasa takut dalam diri Firaun melihat Musa. Dekat mana ayat nanti ibu akan jumpa. Kita akan jumpa macam mana Nabi Musa ni, Firaun, bila dia jumpa Musa je, dia rasa takut. Kita tak nampak, tapi kita akan jumpa pada dialog-dialog dia. Dia ada rasa gementar jumpa dengan Musa. Sebelum ni, Nabi Musa takut dengan dia, tapi lepas tu tak ada. Jadi ayat yang kita bincang ni, keluar tangan, keluar cahaya, kalau kamu takut letak kat dada kamu ni, sebenarnya nak bagi tahu Nabi Musa ni akan dapat bukan jaminan keselamatan je, keamanan, tapi dia akan rasa hilang takut, ketakutan tu tak ada dah. Bahkan digantikan dengan rasa keyakinan, keberanian. Bahkan ketakutan tu dicampakkan pula di dalam dada Fir'aun. Okey? Baik. Okey, selesailah. Bila Allah sebut tu, kata Allah, fadhanika burhanan, kata Allah. Lalu kata Allah Ta'ala, inilah dua bukti, dua mukjizat, iaitu tongkat dengan tangan. Ini bukan benda luar ni. Ini datang daripada diri kamu sendiri. Ini bukan benda daripada lain-lain. Kamu kena dapatkan sesuatu tak. Tongkat dengan tangan kamu sendiri. Mir Rabbika. Dua-dua mukjizat ini adalah daripada Tuhan kamu. Saya nak test lagi sekali ibu-ibu. Kalau ibu-ibu ingatlah, kita pernah bincang dalam surah Hud dulu. Berapa banyak mukjizat Nabi Musa? Berapa banyak mukjizat Nabi Musa? 9, Ustaz? Betul. Dia ada 9. 9 yang Allah Ta'ala sebutkan di dalam surah Al-Isra itu adalah yang paling minima. Bukan 9 genap. 9 tu paling minima. Sebenarnya dia banyak lagi. Tapi 9 tu paling minima. Banyaklah Allah berikan kelebihan kepada Musa. Okey. Jadi ini antara mukadimah dia. Allah bagi 2 dulu kepada Musa. Lalu Allah Ta'ala sebut ila fir'auna wa malaih.
Iaitu kepada Firaun dan juga kepada kaumnya. Innahum kanu qauman fasiqin. Yang mana mereka itu adalah kaum yang fasik. Okey. Baik, kita masuk ayat yang berikutnya. Okey, bila Allah Taala dah seru macam tu pada Musa, ada dialog-dialog yang kita tengok dalam surah tadi tu, dalam surah Taha, ada diperlihatkan mukjizat kepada Nabi Musa. Dekat sini kita boleh nampak Nabi Musa mula yakin. Dia dah mula rasa tentram. Sebab itu dia bercakap dengan Allah Ta'ala. Dia membalas ucapan Allah Ta'ala. Dia yakinlah yang suara itu adalah datang daripada Allah Rabbul Alamin. Qala, maka kata Musa, Rabbi, wahai Tuhanku. Kan nampak? Tadi dia rasa takut kan? Sekarang dia dah memanggil Allah Ta'ala. Dialog pertama keluar daripada Nabi Musa, mulut Nabi Musa, Rabbi, wahai Tuhanku. Maksudnya Allah Ta'ala mententeramkan Nabi Musa, meyakinkan Nabi Musa ini adalah suara daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Nabi Musa kata apa? Wahai Allah, inni qataltu minhum. Dahulu aku telah pernah bunuh kalangan orang Kibti, nafsan. Satu nyawa aku pernah bunuh dah. Fa akhafu, dan aku takut an yaqtulun, mereka akan membunuhku. Sebab Nabi Musa nak balik ke Mesir ni. Dia dah rindu mak dia, abang dia, kakak dia rindu ni. Jadi dia kata, dulu aku dah bunuh seorang Kibti. Boleh jadi aku ni balik ni mungkin aku dibunuh. Mungkin aku dibunuh ni. Macam mana aku nak jadi rasul ni? Macam mana aku nak sampaikan dakwah? Sebab aku ni dalam keadaan bahaya. Bukan tak ada kes, aku ada kes di Mesir. Lalu Nabi Musa pun sebut, barulah disebut hajat dia. Wa akhi Harun, kata Allah. Kata Nabi Musa. Dan saudara aku, abang aku Harun, namanya Harun. Huwa afsahu minni lisanan. Dia lebih fasih daripada aku pertuturannya. Lidahnya itu lebih fasih daripada aku. Fa arsilhu ma'i rid'ai yusaddiquni. Jadi tolonglah utuskan. Kat situ digunakan perkataan fa arsilhu, utuskan. Maksudnya lantiklah dia menjadi rasul bersama dengan aku. Rid'an yusaddiquni, supaya dia boleh menyokong dan membenarkan aku. Yang ini yang ulama tafsir kata apa? Satu-satunya permintaan yang paling terbaik adalah permintaan Nabi Musa kepada Harun. Sebab doa Nabi Musa tu Allah mustajabkan, menjadikan Harun itu adalah sebagai seorang Nabi yang bersama-sama dengan Nabi Musa AS. Mana ada Nabi yang lain yang mendoakan adik-beradik dia menjadi Nabi kan? Nabi Musa doakan abang dia menjadi Nabi bersama dengan dia lah. Jadi dia rasa bimbang tu. Tak dapat laksanakan tanggungjawab tu. Jadi dia minta, kalau boleh biar abang dia lah jadi pembantu dia. Untuk kononnya cover dia punya kelemahan dia. Okay. Inni akhafu. Sesungguhnya aku rasa takut. Aku bimbang. An yukadzibun. Mereka akan mendustakan aku. Kenapa Nabi Musa rasa macam tu? Macam kita lah. Kalau ada orang dia nak yakinkan kita kan, buat satu projek. Kita pula nak cakap, masa kita buat presentation projek ni, cakap tegak-gagap kan. Orang tengok pun, saya ni macam tak berapa yakin dengan awak ni. Macam menipu je kan, gagap-gagap cakapnya. Contohlah. Jadi itu benda yang dia rasa kelemahan dia lah. Dia rasa kelemahan dia macam tu. Jadi dia minta kepada Allah Ta'ala, iaitu supaya Allah Ta'ala utuskan Nabi Harun agar bersama-sama dengan dia. Jadi penguat semangat dia yang akan membenarkan ucapan-ucapan dia. Tapi akhirnya benda sebaliknya berlaku. Iaitu Nabi Musa sangat lancar berdakwah. Sangat lancar. Nabi Harun tak cakap apa-apa pun. Diam je. Itu kelebihan dia lah. Okey. Baik. Kemudian kita tengok ayat berikutnya. Kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala pun menyebutkan pada ayat yang ke-35, qala, maka kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sanashuddu. Okey, ibu-ibu perhatikan ayat 35. Kata Allah Ta'ala, sanashuddu adudaka bi akhika, kata Allah. Lalu kami menguatkan lengan kamu. Di situ Allah gunakan perkataan adudaka. Aduda. Ain dad dal kat situ. Aduda. Kenapa Allah Ta'ala kata aku akan menguatkan lengan kamu? Di situ adalah merujuk kepada fizikal. Okey, fizikal. Fungsi Harun adalah bukan pada kefasihan. Nabi Musa minta pada Allah, Harun ni bantu dari sudut kefasihan.
tolonglah bantu saya dari sudut kefasihan. Kan saya lemah. Tapi Allah Ta'ala kata, Harun akan bantu kamu adudaka. Iaitu dia akan menguatkan lengan kamu. Lengan ni isyarat kepada fizikal lah. Seperti mana support system kan. Seperti mana yang kita tengok dalam surah Al-Lahab, tabat yada apa saya lupa dah macam mana. Tabat yada abi lahabin wa tab. Sama kan? Allah Taala kata apa? Binasalah yada, iaitu tangan Abu Lahab wa tab, dan Abu Lahab sendiri. Kenapa Allah sebut tangan dekat situ? Kata mufassirin, ulama tafsir kata ada dua. Pertama, Allah sebut perkataan tangan adalah untuk merujuk kepada apa? Tangan Abu Lahab tu secara fizikal. Sebab tangan dia tu waktu dia cakap apa? Tabatlah Muhammad. Abu Lahab masa Nabi dakwah tu dia buat macam ni. Celakalah Muhammad. Kau ni siaplah. Jadi Allah hina tangan dia tu. Tafsiran yang kedua, yada dekat situ, tangan Abu Lahab tu adalah merujuk kepada kerja dia, perancangan dia, usaha dia. Kan bila kita sebut tangan ni maksudnya apa-apa kita punya kerja kita, usaha kita tu Allah Ta'ala binasakanlah. Merujuk kepada Abu Lahab. Macam ni juga ayat dia. Iaitu bila Allah kata perkataan pada ayat 35 tu adudaka, Allah kata aku akan perkuatkan lengan kamu kepada Nabi Musa. Berujuk kepada Allah akan kuatkan sokongan fizikal, support system kepada Nabi Musa AS. Sebab itu Nabi Harun kalau kita tengok, dia menguatkan. Nabi Musa akan keluar nanti 40 hari kan. Siapa yang membantu dari sudut fizikal? Nabi Harun. Dia tak bantu dari sudut kefasihan, tapi dia bantu dari sudut yang lain. Itu Allah Ta'ala jaminlah. Sebab itu Allah sebut kat situ. Adudaka bi akhika. Wa naj'alu lakuma. Dan kami akan jadikan kepada kamu berdua itu sultanan fala yasiluna ilaikuma. Iaitu kami akan berikan kepada kamu iaitu bukti yang kuat. Okay, bukti yang kuat. Fala yasiluna ilaikuma bi ayatina. Ya, minta maaf. Fala yasiluna ilaikuma bi ayatina antuma wa manittaba'akumal ghalibun. Ya, saya dah baca ya. Saya baca tak sekejap. Okey. Jadinya Allah Ta'ala jamin, iaitu perkataan sultanan itu Allah Ta'ala datangkan bukti-bukti lah. Pada ayat 35. Ni ayat 35. Cik Syekh tak perasan kot, tak apa. Okey, kita ayat 35 Pada ayat 35 tu Allah Ta'ala sebut Allah Ta'ala akan perkuatkan lengan Nabi Musa. Lengan dekat situ adalah merujuk kepada kekuatan fizikal Nabi Musa tu. Manpower dia, apa lagi? Support sistem dakwah Nabi Musa tu Nabi Harun akan support lah. Okey. Lalu Allah Ta'ala kata dua-dua kamu ni Allah berikan adanya kelebihan lah. Dua-dua ada kelebihan. Bukan salah seorang. Dua-dua dapat kelebihan tu. Iaitu sultanan, diberikan bukti-bukti yang jelas, bukti-bukti yang kuat adalah melalui mukjizat-mukjizat mereka lah. Fala yasiluna ilaikuma bi ayatina antuma wa manittaba'akuma ghalibun, kata Allah. Iaitu kamu berdua ni bawalah mukjizat kami, dan kamu berdua itu dan orang yang mengikuti kamulah yang akan menang. Siapa yang follow kamu, beriman kepada kamu, yang mengikuti kamu, semuanya itu adalah orang-orang yang Allah Ta'ala berikan kejayaan. Allah berikan kemenangan, iaitu kemenangan dunia dan kemenangan di hari akhirat. Okey. Baik, itu adalah dasar awal, cerita awal. Dialog waktu Nabi Musa diangkat menjadi Rasul. Okay, jadi cerita yang hampir sama. Nabi Musa tak bersedia, macam itulah dengan Nabi SAW. Nabi pun tak bersedia, lalu diangkat jadi Rasul. Tapi dalam masa sama, Allah Ta'ala berikan kepada baginda Nabi SAW beberapa kelebihan. Nabi Musa dapat apa? Nabi Musa ada tongkat, Nabi Musa dapat tangan yang bercahaya, mukjizat. Baginda Nabi SAW, dia dapat Al-Quran. Dia dapat Al-Quran. Ini mukjizat baginda Nabi SAW. Kemudian Nabi Musa diangkat menjadi Rasul di atas bukit. Baginda Nabi SAW pun diangkat menjadi Rasul di atas bukit Jabal Nur kan, di Gua Hira. Cerita yang hampir sama.
cuma watak berbeza. Menjadi kekuatan kepada baginda Nabi SAW. Okey, kita tengok pada ayat yang ke-36. Minta maaf tengok ayat 36. Tak berat kita ni share screen. Okey, yang ayat 36 Allah Taala sebut falamma ja'ahum Musa. Yang ini dah bawa kepada cerita yang lain dah. Okey, datang cerita lain dah. Babak baru dah. Allah kata falamma ja'ahum Musa. Maka datanglah Nabi Musa alaihissalam kepada mereka. Ini Nabi Musa nak mula dakwahkan ni. Bi ayatina, dengan membawa tanda-tanda kami, mukjizat-mukjizat kami. Ayat 36 ibu-ibu. Qalu, maka kata orang-orang Mesir yang first time tengok Nabi Musa nak dakwah ni, dia kata apa? Ma hadza, apa benda ni? Illa sihrum muftara. Dia kata ni apa benda ni? Ni semuanya adalah sihir yang dibuat-buat. Wa ma sami'na, dan kami tak pernah dengar pun bihadza, dakwah-dakwah ini fi abainal awwalin, daripada nenek moyang kami terdahulu. Baik, dekat sini nak tunjukkan kepada kita yang mana Firaun, pembesar-pembesar al-malak, pembesar-pembesar Mesir ataupun orang Mesir ni, dia dah biasa dah dengan hiburan-hiburan sihir ni. Dah biasa sangat dah. Sampai dia kata apa? Mahadza illa sihr, dia kata. Apa benda lah dia? Dia sihir jugalah. Macam kita lah dah muak kan dengar orang menyanyi, program TV menyanyi, program radio menyanyi, pergi sekolah-sekolah menyanyi. Saya minta maaf ibu-ibu saya tengok kadang-kadang di media sosial, sekolah ni, minta maaf lah, cikgu-cikgu pun beringat jugalah kan, kita adalah institusi pendidikan kan, tapi dah membawa pelajar-pelajar menyanyi. Kalau menyanyi tu atas dasar nak membina keyakinan, buat persembahan di depan pelajar, saya rasa itu okey. Tapi kalau menyanyinya lagu-lagu yang viral-viral kan, lagu-lagu yang cinta-cinta, apa benda kita nak bawa pada pelajar? Contohlah nyanyi lagu yang hari tu saya tengok apa lagu yang tengah trend ni. Apa lagu tu? Lagu zaman Konshima ni. Lagu apa tu yang Himalaya tu? Aku tak ingat lah tajuk dia. Himalaya. Apa Himalaya? Apa nama tajuk lagu tu? Cinta apa dah saya tak ingat lah, dia sebut bawa Jambalaya kot. Ke Hotel California. Itu yang ke Ethiopia tu, Ethiopia. Betul kan, zaman Hiroshima kan? Okey, bayangkan budak-budak sekolah diajar lagu-lagu macam itu. Kalau dulu kan saya zaman-zaman tak tahulah, ada zaman-zaman kalau kita buat persembahan pun biarlah lagu-lagu yang ada mesej kan. Dia cerita pasal cinta dan sebagainya. Lepas tu kena tarian yang kalau tarian kebudayaan itu satu perkara lah. Ni tarian yang macam K-pop, nari yang saya rasa macam ada benda tak kena lah. Tak kena lah Okey, jadi sebabkan hiburan tu dah terlalu banyak di sekolah, ada di radio lah. Akhirnya kita pun rasa apalah hiburan menyanyi yang lemah lah, saya dengar pun dah muak. Macam itulah ucapan orang Mesir ni. Sihir tu bukan apa lagi dah. Tengok muda menari-nari kan, betul lah. Okey, sihir tu dah jadi hiburan dah. Biasa sangat dah. Firaun lagi lah tak termakan dengan sihir-sihir. Hari-hari dihiburkan dengan tukang-tukang sihir yang tak tahu berapa jumlah ramainya ahli sihir ni tunjuk depan Firaun tentang kelebihan-kelebihan sihir-sihir mereka luar kotak kan, luar daripada gambaran. Ingat tak kita bincang surah Kahfi dulu? Siapa nama pembantu Nabi Musa? Saya lupa dah. Siapa pembantu dia? Yusha bin Nun. Yusha, minta maaf. Terima kasih. Yusha bin Nun. Kan dia nampak ikan yang mati yang Nabi Musa bawa tu sebagai bekal tu, tiba-tiba ikan tu melompat masuk ke dalam laut, yang mana laut tu membeku kan, kita pernah bincang dulu kan, laut tu membeku. Yusha, bila Nabi Musa bangun, dia teruskan perjalanan dia. Yusha ni nampak, tapi dia tak bagi tahu Nabi Musa. Dia bangun dan dia teruskan perjalanan dia dengan Nabi Musa alaihissalam. Sampai tengah jalan Nabi Musa berhenti nak makan tengah hari. Tengok-tengok dalam bekas dia ikan tak ada. Nabi Musa pun tanya pada Yusha kan, kamu nampak tak ikan ni? Yusha pun cerita, saya lupa lah nak bagi tahu. Tadi ikan tu melompat dah. Kan Allah Ta'ala pesan pada Musa, di mana ikan tu melompat, di situlah kamu berhenti patutnya.
Macam mana Yushak boleh terlupa? Kalau saya lah nampak ikan mati hidup, mestilah saya dah video kan dah viral kan dah. Ni ikan mati hidup ni. Nak cerita dah jadi biasa sangat. Biasa, benda tu dah tak jadi luar biasa dah. Benda tu dah kira satu kebiasaan bagi zaman tu. Tengok sihir-sihir ataupun benda-benda yang ajaib, tak ada apa-apa dah. Komen komen nampak macam biasa sangat dah. Yang itu yang bila dia nampak Nabi Musa AS bawa 2 mukjizat ni, dia kata mahadha, apa benda ni, illa sihrun muftara. Ini semuanya sihir yang dibuat-buat. Wa ma sami'na, dan Nabi Musa ni bila dia dakwah, mereka kata apa? Kami tak pernah dengar pun ucapan-ucapan ni, dakwah-dakwah ini fi abainal awwalun, daripada nenek moyang kami yang terdahulu. Saya rasa benda ni adalah dialog yang diulang pada zaman kita lah. Bila kita bawa ada satu dalil yang baru, bukan dalil baru pun, kita bawa satu kita kata satu pendedahan kepada masyarakat, masyarakat kata, kenapa tak boleh pula? Contohlah dia akan argue kan, kenapa tak boleh pula? Orang dulu okey je buat, kenapa? Bila datangnya dalil, ataupun kalau zaman Nabi Musa tu datangnya mukjizat, imani saja. Kan? Benda tu dah didatangkan dengan bukti dah. Ni bukan cakap-cakap, ni adalah bukti. Maka begitulah dengan kita. Datangnya dalil dengan bukti, maka imani saja, ikuti saja. Dan kita tak teragak-agak untuk tinggalkan perkara-perkara yang salah. Bukan kita mempertahankan adat. Mak bapak saya okey je buat. Mak bapak saya dulu tak buat pun. Contohlah. Benda-benda tu sepatutnya kita argue. Okay? Benda-benda yang tak ada dalil tu patutnya kita pertimbangkan balik. Betul ke saya buat? Benda yang dah berdalil, yang dah ada bukti, maka imani, ikuti sahaja. Okay? Apa yang berlaku pada zaman Nabi Musa, itulah yang berlaku kepada zaman kita hari ini. Dia datangkan bukti dah. Apa hujah dia? Benda ni tak ada pun dulu. Itu je hujah dia. Okey. Wa qala Musa. Dan Nabi Musa AS pun menjawab. Rabbi, Tuhan aku, a'lamu biman ja'a bil huda. Jadi Nabi Musa pun berkata, iaitu a'lamu. Rabbi a'lamu, Tuhan aku lebih tahu biman ja'a bil huda, siapa yang membawa petunjuk, siapa yang membawa petunjuk min indih, daripada sisi dia. Allah sahaja yang lebih tahu, bukan mak bapak kamu tahu ke, orang terdahulu tak. Dia tak dinilai melalui adat, dia tak dinilai melalui budaya, dia tak dinilai melalui majoriti. Kebenaran adalah dinilai melalui Al-Quran dan As-Sunnah. Dan dia datang daripada para imam ataupun para ulama yang berpegang kepada Quran dan Sunnah. Ini kita faham. Kita berpaut kepada Quran dan Sunnah. Tapi jangan lupa juga, kita juga berpaut kepada para ulama yang berpaut kepada Quran dan Sunnah. Tak bererti berpaut pada Quran dan Sunnah menolak para ulama yang berpaut pada Quran dan Sunnah. Saya hanya terima kepada zahir literal nas. Ini kurang tepatlah, kurang cermat cara kita. Jadi berpaut pada Quran dan Sunnah dan berpaut pada ulama yang berpegang kepada Quran dan Sunnah. Okay? Jadi mazhab-mazhab yang muktabar ini bukanlah mazhab-mazhab yang tak berpaut pada Quran dan Sunnah. Mereka berpaut. Cuma perbezaan itu adalah dari sudut cara mereka melihat dalil-dalil daripada Quran dan juga Sunnah. Okey, baik. Kemudian wa man takunu lahu akibatud dar. Lalu kata Nabi Musa AS, siapa yang akan mendapat kesudahan yang baik di hari akhirat? Allah lah yang paling tahu siapa yang dapat hidayah, yang membawa hidayah, dan Allah lah yang paling tahu siapa yang mendapat kesudahan akibah di hari akhirat. Maksudnya apa akibah dekat sini? Kalau ibu-ibu buat nota, akibah dekat sini adalah merujuk kepada siapa yang dapat pertolongan, siapa yang dekat dunia dulu terpandu dengan hidayah, siapa yang mendapat keselamatan di hari akhirat. Inilah dia. Dekat sanalah nanti baru kita tahu siapa orang yang hak dan siapa orang yang batil. Itu ucapan Nabi Musa kepada kaum dia ni lah. Innahu la yuflihul zalimun. Lalu kata Nabi Musa, sesungguhnya Allah itu sesungguhnya tidaklah yang mendapat kemenangan, yuflihu, yang tidak dapat kemenangan itu adalah daripada al-zalimun, orang-orang yang menzalimi.
Okey. Az-zalim dekat sini siapa ibu-ibu? Az-zalim dekat sini. Az-zalimun. Siapa az-zalimun dekat sini? Saja yang nak tanya. Siapa yang az-zalimun dekat sini? Orang فرعون Firaun Okey. Baik. Ada cubaan lagi yang kedua. Siapa az-zalimun? Kita sendiri. Kita sendiri. Okey. Baik. Jawapannya tak apa, kita try and error lah. Okey. Az-zalimun, orang yang zalim dekat sini adalah merujuk Cik Syikin dah bergerak tu. Cik Syikin 37. Az-zalimun adalah orang yang menzalimi diri sendiri, erti kata orang yang mensyirikkan Allah. Itu maksud dia. Mensyirikkan Allah. Perkataan zalim ni kalau ibu-ibu jumpa dalam Quran, dia merujuk kepada orang yang mensyirikkan Allah. Cik Syikin 37. Kita masuk 38 dah. 38. Okey, 38. Okey. Okey, jadi Nabi Musa bagi tahu, orang yang zalim ni Allah tak akan dapat kejayaan adalah orang yang mensyirikkan Allah. Siapa yang kufur, yang mensyirikkan Allah, dia tak akan berjaya. Itu maksud dia lah. Okey, sekarang ni ibu-ibu yang dirahmati Allah, tengok ayat 38. Kat sini kita tengok watak Firaun, perangai Firaun. Kita ada masa ke? Okey, kita ada masa sikit je. Okey, kita tengok watak dan perangai Firaun ni. Wa qala fir'aunu, kata Allah. Dan Firaun pun berkata. Perhatikan perkataan wa. Ada huruf wa dekat situ. Wa dekat situ Saya sebutkan ibu-ibu, sebelum ni kita dah belajar kan ada huruf al-ataf. Perkataan thumma, perkataan fa dan perkataan wa. Saya bincang-bincang pening-pening nanti Wa dalam bahasa Arab diterjemahkan sebagai dan. Wa ni. Itu fungsi wa lah sebagai dan. Tapi dalam kaedah bahasa Arab, wa ni ertinya dia adalah merujuk kepada turutan. Maksudnya apa? Bila Nabi Musa bercakap, Firaun pun bercakap. Macam itu. Itu fungsi wa tu. Okey, contoh Ja'a Muhammadun wa Zaidun. Muhammad datang, Zaidun pun datang. Itu perkataan fungsi wa. Ja'a Muhammadun wa Zaidun. Telah datangnya Muhammad dan Zaid. Dia datang sama-sama. Jadi Allah gunakan huruf wa dekat sini. Berarti apa? Waktu Nabi Musa ni berdakwah, Firaun menyampuk. Itu istilah kita lah. Dia bukan dan Firaun pun berkata. Tak. Wa tu kat fungsi dia. Masa Musa ni berdakwah, Firaun pun menyampuk. Tengok apa yang Firaun menyampuk. Dia kata apa? Ya ayyuhal malak. Dia kata. Wahai malak. Wahai orang-orang kaya. Orang bangsawan. Tengok. Dia nak menghina Nabi Musa. Nabi Musa Bani Israel. Kalau tengok ceritawan, dia Kibti, bangsawan. Bani Israel hamba. Jadi dia sengaja seru pada bangsawan-bangsawan dia. Ya ayyuhal malak. Nak bagi tahu pada Musa secara tak langsung. Sedar diri awak tu Bani Israel tahu. Awak tu marahin je. Awak tu marahin saja. Kami ni bangsawan ni. Sebab itu dia tinggikan suara. Ya ayyuhal malak. Wahai pembesar-pembesarku. Wahai kayangan bangsawan-bangsawanku. Kan kita pernah bincang dulu. Al-malak iaitu bererti orang yang dipenuhi. Apa yang dipenuhi? Dipenuhi kehidupannya dengan kenikmatan. Dipenuhi keperluan-keperluan hidup dia. Orang kaya lah. Semua hajat dia, keperluan dia, keinginan dia dipenuhi. Al-malak. Jadi disebutlah wahai kayangan bangsawan-bangsawan, wahai orang-orang hebat-hebat besar-besar ni. Ma'alimtu lakum min ilahin ghairi. Tengok apa ucapan Firaun ketika dia menyampuk. Ma'alimtu. Aku tak tahulah. Lakum min ilahin ghairi. Yang kamu semua ni ada Tuhan selain aku ya. Kalaulah ibu-ibu dengar macam tu, apa rasa ibu-ibu? Contoh apa contoh yang sesuai kalau kita nak dalam bahasa mudah? Kalau bukan cerita pasal ketuhanan ni. Contohlah. Macam kalau ada budak-budak kan. Dia tunjuk kat kawan dia ada kereta mainan. Dia ada kereta mainan ni. Orang-orang mula dah rasa kagum ni. Tengok kawan ni bawa kereta mainan. Tiba-tiba datang ada budak yang sombong ni. Kita ada mainan lagi besar lah kat rumah tu. Ada cerita macam tu pula. Nampak? Dia nak alihkan perhatian. Alihkan perhatian.
Okey, dia nak tunjukkan yang dia tu seseorang. Dia ni adalah someone yang kamu kena berikan perhatian. Jadi hujah dia kepada Musa dalam keadaan dia menyampuk ni adalah dia kata, wahai bangsawan, dalam keadaan dia menghina Nabi Musa sebagai hamba daripada Bani Israel. Aku tak tahu pula yang kau orang ni ada Tuhan selain aku punya. Oh, macam tu. Nampak? Ni sebagai satu penghinaan, sindiran, dia alihkan perhatian. Wujud tak watak ni dalam kehidupan manusia kita ni? Wujud tak? Wujud. Memang wujud. Wujud benda tu memang wujud. Okey? Kemudian dia kata apa lagi? Fa'aukid li ya hamanu 'ala tin, dia kata. Lalu dia kata apa? Wahai Haman. Dia kata, wahai Haman. Siapa Haman ni? Ingat tak cerita Haman? Ingat tak Haman? Haman ni adalah timbalan presiden. Kalau Firaun tu presiden, Haman adalah timbalan presiden. Haman bukan nama orang Haman adalah nama jawatan. Ya Haman. Oi, apa istilah kita? Saya tak ingatlah apa istilah dia. Ni yang tukang sorak ni. Pembantu Firaun yang execute arahan-arahan Firaun ni. Haman lah ketua dia. Kalau ada barisan menteri, ketua menteri dia ni lah dia. Orang nombor 2 kerajaan Mesir ni Haman. Apa kata Firaun? Fa'aukid li ya hamanu 'ala tin. Haman, tolong bakarkan aku tanah liat, atin. Bakarkan aku tanah liat. Faja'alli sarhal la'alli atli'u ila ilahi Musa. Dan binakanlah untuk aku satu bangunan yang tinggi. Untuk aku naik dan aku dapat tengok Tuhan Musa. Tengok. Ni hujah. Tengok saya nak bagi tahu, saya bagi gambaran macam ni. Ni watak manusia yang Firaun mewakili orang-orang jahat ni. Bila seseorang tak ada hujah, selalunya dia tak datangkan hujah lawan dia. Tapi dia datangkan sama ada dia serang fizikal ke, sama ada dia alihkan perhatian ke. Ini teknik-teknik yang digunakan oleh orang yang tidak ada hujah. Apa saya tak tahulah istilahnya, tapi biasanya kita jumpa orang macam ni. Kalau kita betul, kawan ni cakap benda salah, perbetulkan. Contoh, Musa, kamu ada Tuhan ke? Character assassination. Okey. Terima kasih Bunda Nur Azhar. Banyak word-word yang ilmu baru yang saya kena tengok ni. Terima kasih. Okey, contoh contoh macam Nabi Musa kan, bila dia cerita dia ada Tuhan. Sepatutnya apa hujah Firaun? Musa, kalau betul kau ada Tuhan, datangkan bukti. Itu sepatutnya. Dan aku pula datangkan bukti aku yang aku Tuhan. Tapi kalau Firaun cakap macam tu, dia kalah. Sebab apa? Musa dah ada bukti dah. Dia dengan membawa mukjizat daripada Allah. Sepatutnya macam tu. Datang bukti dah. Tapi apa yang berlaku? Firaun tak jawab macam tu. Sebab dia tahu, dia kalau lawan bukti atau lawan hujah, dia memang kalah teruk. Jadi cara yang paling mudah, alihkan perhatian. Bawa hujah lain. Dia dalam menyampuk, lepas tu bawa cerita lain. Haman, betul ke Musa ni? Dia tak cakap Musa tu. Haman, tolong bina satu bangunan tinggi. Jom kita tengok. Betul ke ada Tuhan Musa ni? Aku nak naik tengok. Macam tu. Sombong kan? Sombong kan? Itu nada dia. Sudahlah menyampuk. Orang tengah bercakap, dia menyampuk. Tak lawan dengan hujah. Hujah dengan hujah. Tapi duk cerita benda lain. Satu, dia menghina, membunuh karakter orang ni. Bagi tahu kamu ni seorang yang Bani Israel, hamba zaman aku, sedar diri kamu ni, aku ni bangsawan, kamu tu ni. Yang kedua, dia menghina dengan cara cuba kita bina dia bukan nak bina pun bangunan tu, sebab tu tak wujud. Cuma orang yang tersalah faham ayat ni, dia kata Haman telah membina menara setinggi 1 kilometer ke langit ke 2-3 kilometer. Tak wujud lah. Dia cakap ni adalah sebagai satu macam satu helah je. Cuba kau bina satu masjid, satu bangunan tinggi, kita tengok betul ke ada. Dia macam menyindir-nyindir lah Nabi Musa alaihissalam. Okey? Itu cara dia. Okey. Lalu wa inni la azunnuhu minal kadhibi. Dan sesungguhnya kata Firaun, dan aku percayalah, la azunnuhu. Azunnu, zon, perkataan zon ni maksudnya 70% lah, 70%. Dia bukan 50-50, tapi dia betul-betul yakin.
Aku percayalah Musa ni adalah kadzibin. Adalah seorang yang berdusta. Dia kata ini hujah Firaun. Dia cantas ucapan Nabi Musa, lalu tak datangkan hujah, alihkan perhatian yang lain pula. Ini saya rasa perangai ni kan ibu-ibu sebut arrogant, angkuh, sombong. Ni watak-watak yang ada dalam Firaun. Jadi bila kita baca ayat-ayat macam ni, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita tak tengok cerita tu pada Musa, kita tak tengok cerita tu pada Firaun. Tapi kita tengok cerita ni pada diri kita. Kan, sejauh mana ada orang datang bawa hujah, bawa dalil, bawa kebenaran, kita menyindir-nyindir. Kita menafi-nafikan. Datang kebenaran, kita katakanlah, betul lah, saya ikutlah. Kalau dah datang bukti, dah datang kebenaran, imani saja, ikuti saja. Tak perlu disindir-sindir. Tak perlu kita mempertahankan kebatilan. Buat apa? Itu perkara yang diajarkan. Kalau tidak, samalah watak Firaun tu ada dalam diri kita. Jadi sekarang ni cerita ni memang tunjuk pada Firaun, tapi sebenarnya Allah nak bagi tahu watak Firaun tu wujud dalam diri kita semua. Jadi benda itulah yang perlu kita halang, kita lawan. Okey, saya berhenti pada ayat 38. Lepas ni kita tengok lagi macam-macam perangai Firaun ni yang Allah tunjukkan kepada kita. Alright, terima kasih kepada ibu-ibu yang dirahmati Allah. Terima kasih kepada semua. Alhamdulillah, akhirnya Allah beri juga kekuatan selesaikan hari ini. Jadi insya-Allah sekadar maklumat, Puan Shima pun maklumlah, saya 2 minggu selepas ini kita tak ada kelas. Saya akan ke Mekah dan kita berjumpa pada awal Januari insya-Allah. Kita akan jumpa pada awal Januari nanti. Wallahu taala a'lam. Terima kasih. Alhamdulillah Ustaz. Terima kasih banyak. Sama-sama Puan. Alhamdulillah. Okey, terima kasih. Wa iyyakum. Okey, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.